Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang pelantikan ketua. Jika diteliti sejak zaman para nabi hingga zaman prasejarah hinggalah zaman ini, kita sudah jelas bahwa manusia memang memerlukan seorang ketua untuk mengetuai sesuatu organisasi, tidak kira kecil ataupun besar. Seorang pemimpin itu seharusnya mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik, dan kepimpinan itu sendiri boleh ditakrifkan dengan kebolehan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dari sudut pandangan Islam, Imam Ahmad berkata, fitnah akan berleluasa jika tiada pemimpin yang mengendalikan urusan. Lantas, apakah konsep pelantikan ketua dari sudut pandangan ilmuwan Islam sama dengan sudut pandangan ilmuwan Barat? Apakah personality yang baik bagi menjadi seorang ketua? Dalam tugasan ini, kami akan membincangkan secara lanjut tentang dalil dan hadis mengenai pelantikan ketua dan contoh beserta. Seterusnya adalah perbezaan umum konsep pelantikan ketua dari perspektif Islam dan Barat. Dalam konsep pelantikan ketua menurut Islam, setiap mukmin adalah pemimpin. Secara umumnya, melantik pemimpin adalah merupakan satu kewajiban utama, yang mana kepimpinan ini merupakan satu bentuk amanah yang diberikan Allah kepada kita. Sebab apa? Setiap manusia ditugaskan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dari aspek ini saja, kita digelar sebagai seorang pemimpin. Dalam perspektif Islam, pemimpin ataupun ketua akan lebih cenderung kepada memenuhi tuntutan akhirat, dan pada masa yang sama, dia juga menguruskan urusan dunia. Keseluruhan kepimpinan Islam diambil daripada kisah dan juga tauladan di dalam Al-Quran, serta hadis daripada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai kayu ukur tentang hak dan juga had seorang pemimpin dalam menjalankan pimpinannya ke atas sebuah organisasi. Berbeda pula dengan konsep pelantikan dalam perspektif Barat, yang mana mereka lebih fokus kepada seseorang yang mempunyai kelebihan dalam mempengaruhi pengikut ataupun orang bawahannya dengan tujuan untuk mencapai sesuatu sesuai dengan matlamat organisasi mereka. Bukan hanya dari segi konsep yang berbeza antara dua perspektif ini, tetapi juga dari segi pelantikan ketua, yaitu sistem yang diamalkan. Dalam perspektif Islam, sejak dari zaman Nabi sehingga sahabat dan sehinggalah sekarang tetap digunakan sistem syura untuk mencapai satu kata sepakat yang dipersetujui oleh orang ramai. Pelaksanaan sistem ini perlulah dianggotai oleh orang-orang yang memang layak, dan mereka inilah yang akan bertanggung jawab dalam merealisasikan peranan majelis tersebut. Berbeza pula dengan cara pelantikan dalam perspektif Barat, yang mana ianya dipengaruhi oleh teori-teori yang sering berubah, mengikut kesesuaian masa dan juga keadaan. Jika calon pemimpin tersebut mempunyai ataupun menggenggam keenam-enam teori ini, maka dialah yang akan dipilih sebagai seorang pemimpin ataupun ketua. Kesimpulannya, konsep pelantikan ketua daripada kedua-dua perspektif ini mempunyai matlamat dan pandangan yang sangat berbeza. Oleh itu, pelantikan ketua dari perspektif Islam adalah yang paling terbaik jika ingin menerajui ataupun memimpin suatu organisasi yang kecil ataupun yang besar. Membentangkan tentang personality dalam pelantikan ketua. Ciri-ciri dia yang kita mau dalam seorang pemimpin ni, yang pertama ialah Islam, mengetahui tentang hukum hakam. Yang kedua ialah dia matang. Dia bukan seorang kanak-kanak. Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud bahawa perlindungan daripada pemerintah kanak-kanak. Seterusnya ialah bersifat adil. Dia adil dekat semua orang. Tidak kiralah itu dia punya kerabat, tidak kiralah itu keluarga dia. Dan yang seterusnya ialah seorang pemimpin ni haruslah mengikuti syariat Islam, di mana dia berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jika dia berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, negara itu akan aman dan damai. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahawa dalam memilih pemimpin ni, kita perlulah memilih dengan baik, dengan bijak. Sebab kita tidak maulah kita punya negara ni dipimpin oleh orang yang fasik, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang
Tidak kisah pun pasal rakyat dia kisah hanya pasal diri dia. Jadi semoga kita dijauhkan daripada Kita masuk pula pada contoh pelantikan ketua pada zaman para sahabat. Yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar dilantik menjadi khalifah melalui musyawarah yang diadakan di Saqifah Bani As-Saidah. Beliau dilantik menjadi khalifah karena beliau merupakan sahabat Nabi yang paling rapat dan beliau selalu menggantikan Nabi menjadi imam ketika ketiadaannya. Yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah melalui wasiat yang ditulis oleh Khalifah Abu Bakar. Dalam wasiat tersebut, Khalifah Abu Bakar menginginkan Umar bin Al-Khattab menggantikannya sebagai khalifah setelah kewafatannya. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah melalui majlis syura yang terdiri daripada 6 ahli. Dalam majlis tersebut, Abdurrahman bin Auf membaiahnya diikuti oleh ahli majlis syura yang lain serta kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah kewafatan Utsman bin Affan, keadaan umat Islam ketika itu sangat tidak stabil. Ketika itu para sahabat menginginkan Ali bin Abi Thalib menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Namun baginda menolak. Setelah didesak, akhirnya baginda menerima. Mereka berbondong-bondong membaiah Ali bin Abi Thalib di Masjid Nabi sehingga menjadi ijma' di kalangan Muhajirin dan juga Ansar. Berikut merupakan dalil Al-Quran dan juga hadis mengenai pelantikan ketua. Kesimpulannya, dari sudut pandangan Islam, melantik seorang ketua itu perlu diambil kira baik agamanya, baik akidahnya, baik akhlaknya, dan baik kepimpinannya. Hal ini karena sebahagian besar pelaksanaan hukum hakam syariat Islam adalah bergantung kepada pemimpinnya. Antara kepentingan tampuk kepimpinan ini diketuai oleh orang Muslim agar penyebaran dakwah dan hak-hak orang Islam terjaga. Sekian saja dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.